Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 4 ingin membentangkan tajuk mengenai kaedah fiqh dalam perkembangan makanan halal di Malaysia. Pengenalan. Makanan merupakan keperluan asas yang wajib dipenuhi oleh manusia untuk meneruskan kehidupan seharian dengan lebih baik. Konsep makanan dalam Islam ialah menggariskan konsep halal dan haram sama ada dari awal proses pembuatan sehingga produk makanan itu dihasilkan dan dipasarkan kepada pengguna. Sebagai umat Islam perlu mencari makanan yang suci dan halal thayyiban. Perkembangan makanan halal di Malaysia sudah pasti akan berkait rapat dengan hukum kaedah fiqh untuk dijadikan garis panduan dalam hidup sebagai seorang Muslim. Kaedah fiqh ialah hukum syarak secara keseluruhan merangkumi di bawahnya masalah-masalah furuk fiqh. Penyataan masalah. Perkembangan makanan semakin memberangsakan, akan tetapi timbul isu-isu yang boleh menggugah industri halal di Malaysia. Oleh itu, kumpulan kami memilih tajuk penggunaan teknologi autentikasi pada isu daging berdasarkan kaedah fiqh. Di antara masalah yang kita bimbang sebagai umat Islam dalam produk makanan adalah isu daging kerana sikap peniaga yang tidak bertanggungjawab. Isu-isu halal dalam produk daging yang dapat dikesan ialah pertama, daging yang mengandungi unsur penipuan, daging yang dicampurkan dengan bahan yang membahayakan dan memudaratkan kesihatan, daging yang mengandungi unsur najis dan isu kartel daging. Hukum memakan daging menurut Islam. Dalam Islam, hukum memakan daging adalah halal dan dibenarkan oleh syarak. Ia tidak melarang umatnya untuk mengambil dan makan daging melainkan daging khinzir, daging bangkai, haiwan yang tidak disembelih dengan sempurna dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Hadaina binti Razali. Nombor metrik 272136. Hari ini saya akan membentangkan berkaitan penggunaan teknologi autentikasi pada daging. Autentikasi halal boleh didefinisikan sebagai pengesahan tentang kebenaran laporan atau analisis dalam penentuan halal. Teknologi autentikasi halal adalah teknik atau kaedah analisis halal yang digunakan dalam membuat pengesahan dan penentuan halal dengan menggunakan kaedah saintifik. Perkembangan positif pengeluaran produk makanan dengan kemajuan sains dan teknologi ini dicemari oleh penipuan yang menyukarkan untuk menentukan status halal dan haram dan mustahil untuk mengenalinya dengan mata kasar. Keadaan ini mendorong untuk penciptaan dan pengembangan teknologi pengesahan halal oleh saintis dan penyelidik. Namun dalam pengeluaran hukum, hasil kajian saintifik ini bukanlah sandaran yang utama, tetapi hanya pengetahuan tambahan bagi para ulama. Produk makanan berasaskan daging adalah di antara masalah halal sering berlaku. Sejumlah penipuan menyebabkan peniaga membuat keuntungan tanpa mempertimbangkan keselamatan dan kesan buruk terhadap kesihatan pengguna. Seterusnya, isu-isu halal pada produk daging. Isu yang pertama, terdapat unsur penipuan pada daging. Yang pertama, meletakkan bahan kimia seperti aniline pada daging ayam. Bahan kimia aniline ini diletakkan pada daging ayam supaya kelihatan kekuningan seperti ayam kampung dan penjual boleh menjual dengan harga yang tinggi. Yang kedua, menggunakan label yang salah terhadap produk makanan. Sebagai contoh, daging rusa tiruan meletakkan label daging rusa sedangkan sebenarnya itu adalah daging kerbau. Yang ketiga, daging gelonggongan. Daging gelonggongan ni ialah binatang tu dipaksa minum dengan banyak sebelum disembelih untuk menambahkan berat binatang tersebut. Okey, yang kedua, terdapat bahan yang membahayakan serta memudaratkan kesihatan pada daging. Yang pertama, menggunakan formalin. Formalin digunakan untuk supaya daging tersebut kelihatan segar walaupun sudah disimpan hampir 2 hari di suhu bilik. Yang kedua, mengubah daging babi haram menjadi daging lembu yang halal. Yang ketiga, menjual daging dari haiwan dengan penyakit seperti BSE atau penyakit lembu gila yang telah tercemar. Sekiranya pengguna memakan daging yang telah terkena penyakit lembu gila ni, pengguna boleh menyebabkan otak pengguna menjadi mengecut.
Yang ketiga, mempunyai unsur najis serta mengandungi bahan yang diharamkan oleh Islam pada daging. Yang pertama, penggunaan daging haiwan yang diharamkan oleh Islam seperti khinzir. Yang kedua, menggunakan enzim transglutaminase atau serbuk plasma. Dan yang ketiga, daging makmal. Daging makmal ni daging burger yang dibuat di dalam makmal dengan proses makmal. Yang seterusnya, isu kartel daging. Kartel daging ini adalah isu semasa yang berlaku di Malaysia. Purata import bulanan adalah sekitar 300 hingga 400 kontainer setiap penghantaran 25 MT daging beku. Individu yang bersubahat dan terlibat dengan syarikat bukan Bumiputera adalah pegawai kerajaan serta banyak syarikat Bumiputera di semua peringkat bekalan yang menggunakan nama Islam. Jabatan Perkhidmatan Veterina, JAKIM, Markes, JKDM dan Polis Pelabuhan adalah agensi yang terlibat dalam pengawasan. Tujuan sedikit ini adalah supaya sedikit tidak perlu membayar cukai dan perbelanjaan kos sedia halal. Sedikit hendak mendapatkan keuntungan yang tinggi dari harga import yang rendah dan penjualan pasaran tempatan yang mahal. Proses penyelewangan ini bermula dari rumah sembelihan di negara pembekal seperti Australia, Pakistan, Argentina dan banyak lagi. Seterusnya, faktor isu kartel ini berlaku. Yang pertama, faktor asas adalah penyumbang kepada import daging lembu yang sangat tinggi permintaannya. Yang kedua, faktor sistemik industri daging di negara ini menyumbang kepada import daging secara berterusan. Yang ketiga, bagi peniaga untuk mendapatkan persijilan kualiti, standard kebersihan dan persijilan halal memerlukan perbelanjaan, terutama masa dan kos birokrasi untuk peniaga. Dan yang terakhir, pegawai kerajaan yang berpendapatan rendah lebih cenderung untuk menerima rasuah daripada peniaga. Assalamualaikum, nama saya Siti Nurul Fatihah binti Ibrahim, Dormitory 261425. Saya akan bentangkan tentang kaedah kawaid fiqhiyah, iaitu asas suatu itu kekal sebagaimana keadilan sebelumnya. Kaedah itu bermaksud hukum asal atau yang terkuat dikira tetap ada terhadap apa yang telah ada. Ia juga membawa pengertian kekal suatu yang berlaku pada masa lampau mengikut ketetapan atau sabit pula masa lalu, iaitu sama ada ia suatu ketetapan atau penafian. Sebagai contoh, perintah Allah dalam menentukan halal adalah melarang sesuatu seperti makanan dan minuman. Tuhan telah menentukan bahawa daging babi adalah haram dan berdasarkan penyelidikan, daging babi mengandungi caci pita yang bahaya pada tubuh badan. Bukan sahaja berkenaan haram, Allah sesuatu itu juga sentiasa menyeru hamba-Nya untuk melakukan yang terbaik di mana sahaja dan bila-bila masa. Tuhan memanggil anda untuk bekerja keras terdapat aspek ukhrawi yang mesti dicapai di sebalik kerja. Banyak firman Allah dan hadis Rasulullah yang berkaitan dengan makanan yang baik, halal dan haram yang akan membawa kita kepada gaya hidup yang lebih sihat. Pada akhirnya, jika kita sihat, ibadah kepada Allah yang juga lebih optimum. Di samping itu, terdapat juga banyak ayat dan hadis tentang kerja yang mendorong kita untuk sentiasa tidak ketinggalan, yang akhirnya akan kembali kepada Allah. Yang kedua, iaitu keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Dalam bahasa Arab, khususnya dikelilingi maksud. Perkataan yang pasti agak meriah dibincangkan, terutamanya dalam kajian sains fiqh, usul fiqh dan peraturan fiqh. Dari segi bahasa, Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi di dalam kitabnya Syarh Sahih Muslim P91 menyatakan bahawa pasti hanya ditafsirkan sebagai penentu hati. Terdapat dalil berkenaan kaedah tersebut. Kaedah ini sebenarnya diambil daripada hadis Rasulullah SAW yang bermaksud, jika seorang kamu ragu-ragu ketika sembahyang, ia tidak ingat berapa rakaatkah yang telah dilakukan, sama ada 3 atau 4, maka ketepikanlah keraguan tersebut dengan keyakinan. Hadis riwayat Muslim. Dalil yang menjadi sandaran kaedah ini pula firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yunus. Maksudnya, dan kebanyakannya mereka tidak menurut melainkan suatu sangkaan sahaja, padahal sesungguhnya sangkaan itu tidak dapat memenuhi kehendak
untuk menentukan suatu kebenaran. Sebagai contoh, isu berkait daging iaitu keperluan daging, kepalsuan daging, daging bangkai haiwan yang mati dan penggunaan bahan kimia yang berbahaya. Bila seseorang itu mempunyai keraguan untuk memakan daging tersebut kerana terdapat faktor yang meragukan seperti daging tersebut mempunyai bahan kimia, maka dilarang bagi mereka untuk memakan daging tersebut. Sekiranya tidak mempunyai keraguan untuk makan daging tersebut, maka mereka boleh makan daging tersebut. Mereka perlu makan daging tersebut dengan meyakinkan jika seorang itu ingin memakan daging tersebut, perlulah disiasat terlebih dahulu sama ada daging itu halal dimakan ataupun bagaimana proses penyembelihan daging tersebut, mengikut syarak ataupun tidak. Dan yang terakhir iaitu setiap perkara dinilai berdasarkan niat. Perkataan Al-Tawq bin Maqasidihah sendiri terdiri daripada dua elemen iaitu perkataan Al-Ibtidu yang merupakan bentuk majmuk perkataan Al-Amru yang bermaksud negeri dan perkataan Al-Maqasid yang merupakan bentuk majmuk perkataan Al-Muqsid yang bermaksud untuk pergi ke arah itu. Islam adalah agama yang merangkumi semua aspek termasuk makanan. Dari segi makanan bukan sahaja berkait dengan memenuhi keperluan fizikal, tetapi ia juga berkaitan kesihatan, iman dan ibadah. Dan kita mesti bijak bagaimana memilih makanan yang halal dan baik untuk dimakan mengikut perintah agama. Oleh itu, Allah memerintahkan orang ramai melalui firman-Nya untuk makan makanan yang sah dan baik untuk dimakan. Jika seorang itu tidak tahu asal-usul daging yang mereka makan atau mereka ingin makan kerana darurat untuk mengisi kekosongan perut mereka, jika dia berniat dengan niat tidak betul, jadi daging yang mereka makan adalah daging yang haram. Jika seseorang itu niat dengan niat yang betul, maka daging yang mereka makan adalah halal dimakan. Niat seorang itu mencerminkan apa yang mereka lakukan. Sekiranya niat tidak betul, maka apa yang mereka lakukan itu tidak betul. Perkara ini menjelaskan bahawa setiap sesuatu yang ingin dilakukan mestilah berserta dengan niat. Sekiranya mereka berniat mengatakan makanan tersebut adalah halal, maka halallah bagi mereka makannya. Jika mereka berniat dengan haram, maka haramlah baginya mereka makan. Sesetengah penjual hanya menjual daging tersebut untuk mendapatkan keuntungan perniagaan mereka. Mereka tidak siasat dahulu daging yang mereka beli. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Nur Zikri bin Azami, nombor matrik 267749. Jadi saya akan membentangkan isu dan cabaran. Okey, isu yang pertama adalah perundingan halal yang tidak ketat di Malaysia. Masalah utama yang menghalang pengubahan akta sebelum ini adalah persoalan di mana halal ini berkait dengan agama Islam. Jadi ianya terletak di bawah bidang kuasa negeri. Jadi pengubahan sesuatu undang-undang tu setiap akta halal ini dia banyak menyentuh sesuatu di bawah bidang kuasa negeri dan akan menimbulkan isu perlembagaan yang sukar untuk dilakukan pada masa kini. Jadi tujuan mengapa akta halal ini untuk memberikan kuasa secara terus kepada pihak agensi kerajaan seperti JAKIM. Poin yang kedua adalah kekeliruan pengguna dalam memilih makanan halal. Okey, seperti yang kita tahu, semua makanan adalah halal dimakan selagi tidak ada larangan sama ada dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi, sesetengah pengguna keliru dengan beberapa kategori produk yang boleh digunakan atau dibenarkan dalam Islam. Dan ia tidak hanya melibatkan produk semata-mata, malahan ia juga diproses dengan bahan yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu produk yang perlu diberi perhatian. Poin yang ketiga adalah kesedaran pengguna mengaplikasikan makanan halal. Tahap kesedaran pengguna juga memainkan peranan penting untuk mengetahui sama ada wujud atau tidak pencarian maklumat dalam diri pengguna tersebut. Yang kita tahu ia mungkin didorong oleh faktor dalaman individu seperti nilai, pegangan agama, sikap terhadap isu halal itu sendiri. Seterusnya adalah cadangan. Okey, cadangan yang pertama adalah menambah baik sistem penguasaan dan pengawalan pengetahuan standard dan integriti halal di kalangan pengusaha. Okey, dari masa ke semasa akan timbul kes di mana pihak
penguasa JAKIM terpaksa menggantung atau menarik semula pensejilan halal kepada pengusaha. Okey, di sini penguasaan perlu berusaha untuk mengawal pematuhan standard di kalangan pengusaha supaya lebih komited dan bertanggungjawab. Okey, poin yang kedua adalah membantah kesalahan berkaitan persejilan halal. Okey, antara isu yang sering timbul adalah seperti penggunaan sijil halal palsu, penggunaan sijil halal daripada badan luar negara yang tidak diiktiraf. Jadi langkah-langkah yang perlu diambil untuk menyelesaikan masalah-masalah ini adalah kerjasama yang antara agensi yang terlibat untuk menyebarkan maklumat yang tepat kepada orang ramai dan juga dalam menjalankan tugas pemantauan dan penguasaan. Seterusnya adalah pendidikan dan kesedaran mengenai halal. Okey, agensi-agensi kerajaan haruslah mengambil tindakan dengan meningkatkan pengetahuan dan kefahaman pengusaha dan pengetahuan pengguna mengenai konsep halal thayyiban dan kepentingan persejilan halal. Usaha mendidik dan memupuk kesedaran ini perlu dilakukan melalui program di sekolah, pameran halal, kempen, media massa dan aktiviti kemasyarakatan. Akhir sekali adalah rumusan. Okey, industri halal di Malaysia merangsangkan dengan bantuan kerajaan dan badan-badan bertanggungjawab dalam menjadikan Malaysia sebagai hub halal global. Okey, pensejilan halal di Malaysia bukan sahaja menekankan dari segi pematuhan hukum syarak, bahkan juga menggunakan standard serta piawai antarabangsa dari segi keselamatan dan kebersihan makanan dan produk yang disediakan. Jadi itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.